Salam sejahtera murid-murid. Selamat kembali kepada video ulang kaji kita pada hari ini. Pada hari ini kita sambung dengan topik yang ke-17 iaitu topik penubuhan parti politik dalam bab 7 tingkatan 4. Hari ini disebabkan topik ini tak ada dalam flashcard, cikgu akan gunakan nota table note sejarah oleh Cikgu Anas. Yang mempunyai nota yang sangat padat lah dan ringkas dan juga senang untuk dirujuk. Jadi kita pergi kepada muka surat 10 nota tersebut dan murid-murid akan nampak ada nota tentang bab 7. Jadi fokus kita pada hari ini penubuhan parti politik. Jadi untuk bab ini, untuk subtopik ini sebenarnya ada dua bahagian lah. Bahagian pertama adalah tentang cerita pelbagai parti politik yang wujud selepas Perang Dunia Kedua. Sekiranya murid-murid rujuk kepada buku teks, murid-murid akan nampak di dalam buku teks. Okey, sekejap. Bahagian topik ini dia adalah satu raja yang terdiri daripada jadual lah, lebih kepada jadual yang terdiri daripada yang menunjukkan semua parti politik, bukanlah semua tapi agak banyak parti politik yang ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua, bermula pada tahun 1945 sehinggalah ke Februari 1954. Jadi terdapat banyaklah parti politik yang sebelum merdeka, yang selepas Perang Dunia Kedua, yang dalam warna oranye ini rasanya kita tidaklah asing sangat dengan mereka. Contoh PKMN ini untuk memperjuangkan Melayu Raya, UMNO untuk menentang Malay Union, PPN yang membentuk Rukun 13 menuntut kemerdekaan Sarawak, menentang penyerahan Sarawak kepada British. Dan yang kemudian yang kita nampak, yang ini yang kita lebih tidak dikenali oleh, kita belum jarang, hanya muncul di bab ini sahaja, jarang dibincangkan, iaitu IMP. IMP ni satu parti pelbagai kaum. PAS, parti berkaitan dengan yang memperjuangkan pentadbiran Islam. PPP juga kerjasama kaum, dan Parti Negara juga. Tiga parti ini arahnya sama, iaitu kerjasama dan hak yang sama untuk semua kaum lah. Sedikit tambahan di sini untuk pengetahuan sahaja. UMNO, IMP, Parti Negara sebenarnya mempunyai pemimpin ataupun orang yang memulakannya yang sama. Jadi iaitu Dato' An Jaafar. Jadi oleh cerita di latar belakangnya sebenarnya ialah selepas UMNO ditubuhkan, Dato' An Jaafar dia ada aspirasi baru pada tahun 1991. Lebih kurang beberapa tahun selepas pembentukan UMNO, Dato' An Jaafar ada aspirasi baru, ingin membuka keahlian UMNO kepada pelbagai kaum, tetapi tidak berjaya. Oleh itu, Dato' An Jaafar telah keluar dari UMNO dan usahakan parti baru yang melibatkan keahlian pelbagai kaum. So, semua kaum boleh menyertai parti IMP ataupun Parti Negara. IMP pun kurang mendapat sambutan, sebab itu tukar lagi jadi Parti Negara pada tahun 1954. Itulah keadaannya pada masa itu. Dan yang ini adalah sambungan parti yang ditubuhkan pada awal selepas Perang Dunia Kedua. MIC untuk orang menjaga kepentingan orang India, MCA menjaga kepentingan kaum Cina, tetapi masing-masing masih nak kemajuan bersama-sama kaum lain lah. Yang MCA ni kita telah pun lihat dalam topik berkaitan dengan komunis. Sebab itu di sini tujuan dia ialah bekerjasama menentang komunis di tanah Melayu. Barit pula ada di Sabah. Dan tujuannya ialah menuntut keadilan daripada pentadbiran British. Baik. Jadi itu serba sedikit. Yang ini bahagian yang
tentang parti politik. Okay, sekarang kita balik kepada nota kita tadi di muka surat ini. Okay. Jadi di sini kita sambung pula dengan Pakatan Putera MCJA. Bahagian bawah ini ada 4. Bahagian kedua untuk penubuhan parti politik iaitu berkaitan dengan kerjasama politik. Yang ini penting. Bahagian ini penting kerana bahagian inilah yang menjadi permulaan kepada kemerdekaan negara kita. Salah satu langkah pertamalah ke arah kemerdekaan untuk negara kita ialah mesti berlaku kerjasama antara parti politik, sebab seperti mana yang cikgu dah sebut sebelum ini untuk sistem ahli, untuk CLC samanya, iaitu British memberikan syarat sekiranya tanah Melayu ingin merdeka, kita harus mempunyai perpaduan kaum. Jadi untuk capai tersebut, parti politik tak boleh hanya ditubuhkan untuk kaum masing-masing. Macam yang kita nampak awal tadi, ada antara parti politik yang fokus dia, aspirasi dia lebih kepada kaum, menjaga kepentingan kaum masing-masing. Jadi sekiranya itu memang menjadi tumpuan semua parti, maka kita tak dapat nak merdeka. Kita mesti adakan kerjasama antara satu sama lain untuk merdeka. Okay? Kerana kita ni satu, macam hari inilah, kalau kita adalah satu keluarga besar, mesti adanya kerjasama. Kalau tidak, negara akan tumbang. Okay, jadi seterusnya kita lihatlah apakah langkah-langkah ke arah kerjasama politik di negara kita. Dia antara kerjasama kali pertama di sekarang ini antara kaum dalam sejarah negara kita ialah Pakatan Putera AMCJA, iaitu pakatan antara Pusat Tenaga Rakyat Putera, satu parti orang Melayu, dengan parti All Malaya Council of Joint Action, parti yang lebih terdiri daripada orang bukan Melayu. Jadi dua parti ini bekerjasama. Tujuannya adalah untuk melahirkan Perlembagaan Rakyat sebagai alternatif kepada PTM. Yang ini sebenarnya isi tambahan, kita juga cuba tambahkan sedikit di sini. Mengapa boleh adanya Perlembagaan Rakyat? Dia adalah sebagai alternatif. Cuba besarkan sikit supaya lebih nampak dan tulisannya lebih sesuai lah saiz dia. Sebagai alternatif kepada pembinaan negara bangsa, ataupun sebenarnya cerita dia ialah pembinaan negara bangsa yang dimaksudkan di sini ialah pada masa itu British dia ingin memberikan kita dalam proses lah nak British kembali ke sini nak membina satu kerajaan, okay? Tetapi seperti mana yang kita dah tahu sebelum ini, kerajaan yang dimulakan oleh British iaitu Millennium yang telah ditentang oleh rakyat orang Melayu dan raja-raja Melayu. Jadi selepas penentangan tersebut diketahui oleh British telah mengambil langkah untuk mendengar cadangan daripada raja-raja Melayu dan UMNO dan akhirnya menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Tetapi pada masa yang sama sebenarnya ada lagi usaha parti-parti lain yang juga nak berikan cadangan. Tetapi pada masa itu British tidak mengambil cadangan mereka dan mereka sebenarnya menolak PTM lah, Persekutuan Tanah Melayu. So sebenarnya alternatif ini ialah Perlembagaan Rakyat ini adalah cadangan mereka sebagai alternatif kepada Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Jadi apakah cadangan mereka? Antaranya mereka mencadangkan pemerintahan baharu. Pemerintahan baharu sendiri ya. Jadi pemerintahan sendiri. Okay, sebab mereka tadi alternatif kepada pembinaan negara bangsa ini sebenarnya mereka nak bina sebuah negara bangsa yang merdeka. Jadi mereka cadangkan pemerintahan sendiri. Okay, disebabkan kekurangan tempat, coba akan sambung di atas ini. Okay, dan juga
mereka juga mencadangkan satu kewarganegaraan dan untuk nak mengukuhkan sesebuah negara yang penting kita boleh fikirlah macam mana nak ingat isi sini. Mereka fikirkan apa benda yang penting untuk negara. Pertama, pemerintahan sendiri, kerajaan sendiri, kewarganegaraan, siapakah rakyat dia. Satu sejenis lah. Mereka nak cadangkan satu jenis kewarganegaraan untuk semua rakyat. Dan kemudiannya mereka juga nak cadangkan satu lagi, iaitu satu bidang yang penting dalam pemerintahan, iaitu perundangan. Dalam bidang perundangan mereka turut ada cadangan, iaitu mereka mencadangkan ditubuhkan Dewan Perundangan. Okay. Sebab untuk sesebuah negara itu salah satu caranya kita nak mengawal rakyat, menjaga keselamatan rakyat, semua mestilah ada undang-undang yang baik. Jadi mereka cadangkan, saya boleh ringkaskanlah sikit sebab tak cukup ruangan di sini, mencadangkan ditubuhkan Dewan Perundangan untuk mereka ada kuasa lah, rakyat ada kuasa mengubah undang-undang. Okay, baik. Jadi 4 isi utama ini, 5 isi. Melahirkan perlembagaan rakyat sebagai alternatif kepada pembinaan negara bangsa yang mencadangkan 3 perkara: pemerintahan sendiri, satu kewarganegaraan dan Dewan Perundangan. Okay, baik, itu adalah kejayaan Pakatan Putera AMCJA. Sekarang kita pergi pula kepada kerjasama kaum politik yang kedua, iaitu persidangan kebangsaan. Persidangan kebangsaan ini adalah satu mesyuarat besar-besaran, perhimpunan besar-besaran yang disertai oleh pelbagai parti politik, contohnya IMP, MIC, mereka sertai bersama untuk membincangkan cara untuk menyatukan pelbagai parti politik di negara ini. Jadi salah satu hasil perbincangan mereka ialah mereka rasa mesti minta daripada British untuk mengadakan pilihan raya persekutuan di negara kita. Seterusnya, pada tahun yang sama, yang ini Februari 1954, yang ini adalah bulan Ogos 1954, ditubuhkan Konvensyen Kebangsaan yang dianjurkan oleh UMNO dan MCA. Dalam konvensyen juga sama, adalah persidangan untuk membincangkan sesuatu yang penting untuk parti politik lah, ala tuju mereka. Jadi di sini konvensyen ini bincangkan usaha ke arah kemerdekaan. Jadi mereka akhirnya juga meluluskan satu resolusi, iaitu mesti mendesak British mengadakan pilihan raya. Jadi lebih kurang pada arah yang samalah, mereka rasa pilihan raya sangat penting, mesti diadakan untuk memilih pemimpin tempatan. Dan akhirnya ialah pembentukan Parti Perikatan, yang adalah kerjasama politik ke arah kemerdekaan yang terakhir, iaitu yang sangat penting. Di sini kita nampak satu kejayaan, iaitu 3 parti kaum terbesar di sini telah bergabung membentuk Parti Perikatan, iaitu MIC orang India, UMNO orang Melayu, MCA orang Cina. So MIC telah menyertai UMNO dan MCA membentuk Parti Perikatan. Ini merupakan kerjasama kaum yang terbesar di tanah Melayu, dan parti ini memilih kapal layar sebagai logonya, bukan lambing sini, lambang kesediaan menempuh cabaran. Lambang kepada mereka bersedia menghadapi segala cabaran bersama-sama lah di atas kapal yang sama kan. Mungkin itulah satu dia punya analogi di belakang. Baik, jadi dan sebenarnya parti ini wujud sehingga hari ini tetapi telah ditukar namanya kepada hari ini ialah Barisan Nasional. Baik, jadi
Sekiranya kita, okey, kita lihat inilah isi-isi penting 7.5. Jadi sekarang kita pergi pula kepada soalan. Okay, soalannya, apakah tujuan Pakatan Putera AMCJA? Soalan pun ditulis di sini 4 jenis tadi yang kita bincang lah, kerjasama kaum dari Putera AMCJA sehingga ke pembentukan parti perikatan. Yang salah satunya memang kejayaan dia lah, iaitu memenangi pilihan raya yang kali pertama lah. Parti perkabungan ini menunjukkan, okay, persediaan negara kita dan uh, gabungan dan jenis ini, kebaikan dia dan dia memang diterimalah oleh rakyat. Dia boleh disokong, mendapat sokongan daripada rakyat pelbagai kaum. Okay, jadi sekarang kita balik kepada soalan. Kena jawab soalan ini. Tetapi ruangan dia adalah terhad. Jadi cikgu akan gunakan text box yang berwarna untuk kita akan tulis jawapan ke atas lah, bahagian atas ini, supaya kita ada cukup ruangan untuk jawab. Apakah tujuan Pakatan Putera AMCJA? Jadi kita tulisan ini agak besar, kita kecilkan sikit. Okay, di sini. Pakatan tujuan Pakatan Putera AMCJA ialah apa tadi? Kita dah lihat ialah melahirkan perlembagaan rakyat sebagai alternatif pembinaan negara bangsa. Mereka mencadangkan, mereka cadangkan 3 perkara: pemerintahan sendiri, dan tetapi kita jangan sambungkan sekali dah, kita asingkan pemerintahan. 2 isi 1 ayat mencadangkan pemerintahan. Hal ini kerana cikgu jelaskan sedikit lah. Sekiranya kamu tulis mencadangkan pemerintahan sendiri, kemudiannya 1 kewarganegaraan, dan satu lagi ialah Dewan Perundangan, anda akan dapat 2.5 markah walaupun ada 3 isi yang betul sebab ada koma kat sini. Maksudnya ayat tak dapat berdiri sendiri. Sebab itu kita akan asingkan macam ini. 2 isi 1 ayat. Kemudiannya selain itu Dewan Perundangan. Okey. Baik, itulah jawapan untuk soalan pertama. Okey. Sekejap. 4 markah soalan ini. Jadi kita lihat di sini, melahirkan perlembagaan rakyat 1 markah, alternatif 1 markah, pemerintahan sendiri 1 kewarganegaraan 1 markah. Di sini mungkin kita tambah, tak boleh hanya Dewan Perundangan. Mencadangkan penubuhan Dewan Perundangan, bagi dia lengkap lah, bagi ayat lengkap. Okay, baik, dengan itu dapatlah 5 markah dah, tapi maksimum 4 markah. Okay, seterusnya, jelaskan kejayaan hasil kerjasama politik tersebut ke arah mencapai kemerdekaan. Yang ini jawapan dia panjang. Jadi kejayaan. Jadi kita, kerjasama politik tersebut yang dimasukkan adalah 4 kerjasama ini. Jadi perlu diceritakan ke-4 dia lah, apakah kejayaan mereka. Okay, jadi ruangan kita tidak berapa cukup. Jadi cikgu akan tuliskan di tepi sini lah. Di tepi. Sekejap. Menggerakkan ini ke sini dulu. Dan kita akan type balik ke di sini. Okay, so yang ini jawapan soalan A. Okay, kita sambung jawapan soalan B di bawah lah. Terus. Okay. B. Kejayaan hasil kerja. 1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120
politik syarat 4, sepakatan antara AMCJA ialah melahirkan perlembagaan rakyat sebagai alternatif pembinaan negara bangsa. Sama dengan atas. So, ini hanya kita nak ulang. So, 2 markah sini. Lagi kita sambung kepada usaha kerjasama politik yang kedua, iaitu convention. Selain itu, persidangan kebangsaan. Okay. Mereka telah disertai oleh IMC dan MIC. Hasil perbincangan ialah menuntut pilihan raya persekutuan diadakan. Kedua markah. Di samping itu, kerjasama yang berikutnya ialah convention kebangsaan disertai siapa tadi? Disertai UMNO dan MCA. Hasil perbincangan ialah mendesak British mengadakan pilihan raya sama. Akhirnya, akhir sekali ialah hasil kerjasama terakhir ialah parti perikatan ditubuhkan. Hasil kerjasama, hasil MIC menyertai UMNO dan MCA. Mereka tadi kejayaan mereka di sini ialah kerjasama berbagai kaungan. Parti perikatan antaranya adalah mereka adalah kerjasama 3 kaum terbesar di tanah Melayu. Okay. Jadi di sini maka dia diberikan satu markah untuk melahirkan perlembagaan rakyat, satu markah untuk alternatif. Oh, sebenarnya cikgu tertinggal sedikit lah. Yang merdeka, yang ini. Okay. Jadi tadi juga sama, kita boleh tambah yang merdeka. Selain itu, persidangan kebangsaan disertai yang ini. 1 markah. Penuntut pilihan raya 1 markah, 4 markah. Convention kebangsaan dianjurkan, bukan disertai, dianjurkan UMNO dan MCA. 1 markah. Hasil perbincangan ialah mendesak British mengadakan pilihan raya dan pilihan raya persekutuan. 1 markah. Parti Perikatan ditubuhkan 1 markah. MIC menyertai UMNO dan MCA 1 markah. Kerjasama 3 kaum terbesar di tanah Melayu 1 markah. 9, tetapi terdapat 8 lah maksimum. Baik, kita pergi pula kepada soalan terakhir, soalan petikan. Okay. Jelaskan maklumat yang terkandung dalam petikan tersebut dan kesan terhadap negara sekiranya tiada kerjasama antara kaum dalam politik di negara kita. Jadi selalunya cikgu minta murid tolonglah jawab soalan petikan, sebab soalan petikan sangat senang untuk mendapat markah kerana isinya semua ada di sana dah. Hanya cara kita nak menulis sahaja. Jadi untuk soalan ini yang penting ialah murid-murid harus jelas bahawa ada 2 bahagian. Bahagian pertama minta kehendak soalan ialah maklumat. Bahagian kedua kehendak soalan ialah kesan. Okay, jadi mesti jelas bila ada dan, ada 2 bahagian. Jadi bila kita jawab, kita mesti beri tempat isi untuk sekurang-kurangnya minimum. Tapi kalau boleh bagilah sampai 5, 6 pun tak ada masalah. Tempat isi untuk kesan. Okay, ini adalah
cara semakan dia nanti. Kalau murid-murid tulis 8 isi untuk maklumat, masih dapat 4 markah sahaja. Jadi mesti ada jawapan kepada dua bahagian ini. Baru dapat markah penuh. Jadi kita mulakan dulu dengan maklumat. Maklumat dalam petikan, kita ringkaskan sikit dah. Murid-murid salin dengan panjang pun boleh. Maklumat terkandung dalam petikan tersebut ialah, maklumat dalam petikan ialah, kita baca dulu petikan. Dalam proses menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan, kerjasama antara kaum penting untuk kestabilan negara. Jadi kita nampak di sini kerjasama antara kaum ini penting lah. Dia tak cakap penting kan, mesti dia penting. Perkara penting di sini highlight. Pendekatan ini perlu untuk menyingkirkan, mengapa penting? Menyingkirkan kesangsian antara kaum, membantu mengurangkan kecurigaan mengenai ketidakseimbangan kuasa politik. Di samping itu, untuk mendapat kemerdekaan dan mendapat status pekerajaan sendiri. Lebih kuranglah isi ini. So, mungkin dia akan, tapi tak apa, boleh je rasanya. Mungkin dia akan jadi jawapan yang berulang. Jadi kita cari lagi lebihan isi dalam melaksanakan ini untuk memberi kemerdekaan. Kesenangan ini mempercepatkan perubahan kegiatan politik. Baik. So, ini adalah 5 isi di sini. Jadi kita hanya perlu bina ayat. Maklumat dalam petikan ialah kerjasama kaum penting untuk, jangan tinggalkan sebenarnya. Biasanya cikgu ajar murid, di sini kita dah tahu dah beberapa isi penting, tetapi walau bagaimanapun untuk selamat, sebenarnya cikgu akan minta murid salin jugalah ayat, semua ayat. Kecuali memang sangat yakin, macam dalam kes sekarang, kita memang yakin, oh inilah isi dia ini. Bolehlah kita salin isi tersebut. Tetapi kalau kita tak yakin, kita boleh buat macam ni saja. Maklumat dalam petikan ialah dalam proses salin je semua, menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan, kerjasama antara kaum penting untuk kestabilan negara. Sekiranya tak yakin buat macam ini, masih dapat markah. Tak ada masalah. Sebab dah tambah ayat depan, maksudnya sudah olah jawapan, sudah olah maklumat dari petikan. Okay. Selepas itu, ayat pertama siap, kita sambung. Selain itu, sambung pula ayat kedua. Macam tu. Okay. So, salin soalan, tulis ayat dari soalan, salin ayat pertama, penanda wacana, tulis ayat kedua, lagi penanda wacana, tulis ayat ketiga sampai ke ayat terakhir. Jangan tinggalkan satu ayat pun untuk dapatkan markah yang secukupnya lah. Tetapi sebab di sini cikgu dah bincang tadi, cikgu dah agak-agak tahu isi dia di mana, jadi cikgu akan olah ayat untuk isi kedua dan ke bawah lah untuk soalan inilah dalam video inilah untuk perbincangan hari ini sahaja. Jadi selain itu, kerjasama kaum penting kerana dapat menyingkirkan kesangsian antara kaum dan cikgu tak suka koma-koma ni sebab memang itulah format dia, jadi kita tukar jadi dan, membantu. Kalau yang salin petikan pun ada 4 koma, tukar jadi dan. Kecurigaan mengenai ketidakseimbangan kuasa politik. Okey, mungkin sampai sini cukup. Tak ada masalah. Okey, seterusnya dah ada isi penting. Okey. Jadi di samping itu tak apa. Guna balik je di samping itu pun tak apa. Di samping itu, kerja sama kaum penting untuk mendapat kemerdekaan dan status perkerajaan sendiri. Akhirnya, kesedaran ini mempercepatkan perubahan kegiatan politik di tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Contoh ini boleh je sama pun tak apa, ini pendek. Okay, baik. Jadi itulah
4 markah pertama, kita sambung kepada isi 4 markah kedua, kita mulakan di perenggan kedua. So, kesan terhadap negara sekiranya tiada kerjasama kaum dalam politik ialah, jadi untuk soalan ini kita nampak kata kunci kesan, tetapi satu lagi yang kita harus perhatikan ialah dia juga ada perkataan tiada. Okay, yang ini cikgu selalu ajar untuk hebat. Kita nampak soalan kesan, kita kena cek sama ada tiada, tidak, tiada, perperangan, apa-apa perkataan yang negatif. Dan soalan ini ada, iaitu tiada. Jadi, kita harus gunakan jawapan di bahagian kebat kesan negatif sebab ada tiada, tidak. Okey. Jadi, kita boleh gunakan isi di sini, tetapi kita kena lihatlah kesesuaian dia dengan soalan. Kesannya sekiranya tiada kerjasama kaum antara, sekali lagi ya, sebab hilang dah jawapan, tak apa, kita hanya jawab bahagian kesan sekarang. Sekiranya tiada kerjasama antara kaum dalam politik, ialah apa kesannya? Kita cek balik dalam Tulki Kebat, iaitu kita nampak semua ini boleh. Politik negara tidak stabil, negara tidak aman, dah sesuai. Mesti ya, betul tak? Tadi dah start dengan politik, jadi mesti dia kait dapat dengan politik, tidak stabil. Sebab kalau tak ada kerjasama, mungkin kan ada yang bangkit menentang antara satu sama lain, pergaduhan, mesti tidak stabil. So, jadi politik negara tidak stabil dan negara tidak aman. Jadi uh, jadi sekiranya kita nak lebih elokkan jawapan, gunakan syaklah hal ini kerana mungkin berlaku pertikaian antara kaum. Tambah baik sikit, ini pertikaian dan perselisihan antara kaum, pergaduhan, rusuhan, semua itu boleh. Antara kaum, oleh itu imej negara akan merosot dan kedatangan pelabur asing berkurang. Kesan shock lah sih. Contohnya, ni boleh tak kita bagi contoh di sini? Contohnya, kalau tiada kerjasama antara kaum. Boleh juga buat peristiwa rusuhan kaum. Rusuhan kaum akan berlaku. Okay. Kesimpulannya, ekonomi negara akan terjejas dan rakyat hidup sengsara. Okay. Ini soalan ni 8 markah, tapi setakat ini sebenarnya kita dah boleh dapat lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 dah. Kalau kita sampai dengan jam 2 markah, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, tapi kalau kita ada masa, boleh je kita tambahkan. Selain itu, sebab 8 lah kan, atau 8. Sebab tadi sebenarnya kita hanya perlu 4 kan. Okey dah. Kalau macam tu, setakat ini sudah memadai lah. Okey. Nah, jadi di sini sebenarnya satu isi lagi yang agak elok, cuba nak tambahkan juga, ialah kesannya kedaulatan negara akan tergugat. Okay, mestinya kalau tak ada kerjasama, macam sekarang, macam dalam kes ini, kita tak boleh merdeka, tidak dapat berdaulat lah. Okay, baik. Jadi itu sahaja perkongsian pada hari ini. Harap murid-murid dapat manfaatkan untuk SPM nanti. Okay, jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.